Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bermula dari pertukaran sudut. So jadi untuk sudut kita ada dua. Yang pertama kita boleh tulis dalam unit darjah. Yang kedua sudut juga boleh ditulis dalam bentuk darjah minit ataupun darjah minit saat. So tanda sudut awak dah kenal. Kemudian kita ada satu calik tu, bermakna 1 minit. Kalau dua calik maksudnya nilai saat. Dan unit ni 1 darjah bersamaan 60 minit, 1 minit bersamaan 60 saat. Ini contoh penulisan. Kalau yang ni 30 darjah sahaja. Yang kedua kita ada 30 darjah 12 minit. Baca dia mesti darjah minit. Kalau ada saat, contoh 15 saat. 15 saat. Jadi 15 saat tu ada dua. So 30 darjah 12 minit 15 saat. Soalan tu keluar, jawapan tu keluar dulu. Kita tengok contoh 12. Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 120. Soalan pertama, tukarkan 30.2 darjah kepada unit darjah dan minit. Dia nak darjah dan minit. Pertama sekali step dia adalah kita asingkan nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Macam mana nak tahu? Kita tu keluarkan nombor bulat yang depan 30 tu. So baki dia adalah 0.2. Jadi kita ada 30 darjah tambah 0.2 darjah. Kita nak darjah dan minit. So darjah dekat depan dah ada dah. So yang belakang tu perpuluhan kita akan tukar kepada minit. Tadi satu minit tadi. Satu darjah sama dengan berapa tadi? 60 minit kan? Jadi kita nak tukar darjah kepada minit, darjah tu lagi besar. So jadi unit darjah nak tukar unit minit, kita kena darab. So 0.2 darab dengan 60. Jadi kita akan dapat 12. So yang belakang tu 12 minit. So bila kita, dia ada tambahkan kat depan tu. Tapi bila kita nak tulis jawapan, kita tak tulis macam ni, kita akan tulis, kita buangkan tambah. So kita akan tulis 30 darjah 12 minit. Soalan yang kedua. Soalan kedua ni soalan dia terbalik. Dia daripada 43 darjah 30 minit kepada darjah sahaja. So first sekali kita asingkan. So kita akan tulis kat situ tambah. 30 minit. So 30 minit nak tukar kepada darjah, minit tu lebih kecil unit dia. So kita kena bahagi. Bahagi berapa? 60. So kita akan dapat 0.5 darjah. So kita tambah dua tu sebab dia dah darjah dengan darjah, so boleh tambah, dapat jawapan dia 43.5 darjah. Awak kena ingat satu tambahan. Kalau kita ada mana tadi? Yang maklumat ni, jika unit saat bernilai 30 saat atau lebih, unit minit akan ditambah 1 darjah. Contohnya kalau kita tekan dalam kalkulator, kita dah ada 56 darjah. 53 minit, 52.93 saat. Contoh Jadi dia kata tadi, jika unit saat lebih daripada 30 dan lebih, 30, 31, 32 dan seterusnya, unit minit yang depan tu akan ditambah 1. So sekarang ni, yang ini adalah 52.93 saat. Lebih daripada 30. Bermakna yang dekat sini kita kena plus 1. So jawapan dia, kita tak tulis panjang ni. Kita akan tulis jawapan dia 56 darjah 54 minit. Dia jadi macam ni. Kita bukannya, contohlah dia nak darjah dengan minit. Kita tak nak saat. Tapi bila kita tulis, kita ambil 50 darjah 53 minit. Salah. Sebab dekat belakang ni lebih daripada 30. Maknanya awak kena bunda lah.
Dia konsep dia kena bunda. So bundakan dia kat belakang ni kalau lebih 30. Kalau dia 29 tak perlu. Jadi kita akan ambil je 56 darjah 53 minit. Faham ke? Boleh? Boleh. Okey. Okey, soalan ni ada dekat buku awak kita tak buat dekat whiteboard fee lah sebab saya tak boleh nak buka whiteboard fee tu. So jadi awak tengok pada buku awak muka surat berapa ni? Okey, 43. Soalan nombor 7. So 15.6. Kita nak tukar sudut yang berikut kepada darjah dan minit. So, yang pertama sekali kita akan buat 15.6 darjah tu kita kena asingkan. So 15 darjah tambah 0.6 minit. So 0.6 minit. So 0.6 minit pula cikgu salah. 0.6 darjah. Jadi yang depan ni masih sama. Yang belakang ni kita akan darab dengan 60. So kita akan dapat berapa? 0.6 darab 60. So kita dapat belakang ni kita akan dapat 36 minit. So kat depan ni masih sama. So jawapan dia 15 darjah 36 minit. Okey, saya tak nak buka dekat PowerPoint lah. Cikgu nak buka dekat sini. Okey, sini. Okey, lagi senang kat sini. Okey, tadi dah dapat kan? Okey. Tukar ke sudut yang berikut kepada darjah? Apa jawapan awak? Cuba awak jawab. Nombor 10. Kau awak dah jawab soalan ni? Belum. Belum. Okey, saya bagi awak jawab sekejap. Nombor 10. Daripada darjah tukar pada 5 pula. Darjah dan minit tukar kepada darjah sahaja. Tak tahu bagi saya jawapan. Jawapan awak betul tu maksudnya awak kira betul lah. .2 darjah. 5.2 darjah. Betul. Pandai. Yang lain dapat? 5 darjah ni kita asingkan kan. So kita nak tukar 12 tadi. So 5 darjah tambah dengan 12 tu kita kena bahagi dengan 60. So yang makan kena darjah. So dia akan dapat 0.2 darjah. So dapatlah 5.2 darjah. Okey, boleh Okey. So kita pergi next. Yang selebihnya tu nanti awak buat kemudian lah. Okey. So sekarang ni kita nak tengok soalan. Kalau cari nilai yang berikut menggunakan kalkulator saintifik. Berikan jawapan betul kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, dia nak sin 25. Sin 25 macam mana nak tekan dekat kalkulator. Okey, sekejap saya tukar tempat present. Okey, nampak kalkulator saya kan? Okey, cikgu nak tunjuk kalkulator. Soalan awak tengok buku Okey. So, ini kalkulator yang biasa. Okey, 570. So, kalau kita nak nak cari nilai, kita tekan saja dekat kalkulator sin. Okey, masuk nilai sudut berapa kita nak. So, kita nak sin 25. So, kita dapat jawapan dia dekat sini. So, dia kata 4 tempat perpuluhan. So, 0.422 6. So tengok belakang 1. So 1 tak perlu nak tambah lagi dekat 6. Okay. Bunda seperti biasa. So kalau dia nak cos. Okay, kita ada cos 56.6. Salah. 56. Apa dia tak jadi ni? Cos 56.6. Sama dengan. So kita ambil 4 tempat perpuluhan. So tengok dekat sini 8. So kita kena bunda.
So kita akan dapat jawapan dia 0.5505. Okay. So tak ada masalah. Senang je. Okay. Kalau yang ketiga, kita ada darjah dan minit. Macam mana kita nak tekan darjah dan minit? So pertama tekan dulu. So kita nak 60 darjah. Ni ada nampak tak ni? Tanda saya tekan kat sini ni ada bulat, ada koma-koma tu. Okay. Itu untuk darjah, minit dan saat. Sekali tu maksudnya darjah. Kalau kali kedua, kita masukkan 54. 4. Okay. Okay, dia memang akan keluar darjah macam ni. Sama je. Okay, tapi yang pertama ni maksudnya darjah. Yang kedua tu maksudnya minit. Kalau kita ada lagi satu, dua, katakanlah so itu maksudnya belakang sekali tu adalah saat. Okay, padam. Minat yang tu je kan. So dapat jawapan dia, bunda macam biasa. So tengok sini nombor dia 4. So tak perlu tambah. 1.7966. Okay, boleh. Ini maksudnya tekan sekali darjah, tekan 2 kali minit, tekan 3 kali saat. Okay. So kita tengok soalan yang nombor 4. Okay. Saya nak tunjuk macam mana nak guna kalkulator. So cari nilai theta menggunakan kalkulator saintifik, beri jawapan dalam darjah dan minit. So kat sini kita nak theta tu berapa. So kalau kita dah ada sin theta sama dengan 0.4564. Okay, semua rujuk buku So jadi macam mana kita nak dapatkan theta, kita akan guna kalkulator, kita akan ambil sin negatif 1. So macam mana ambil sin negatif 1? Shift sin. Okay, shift sin untuk dapatkan sudut. So nilai tu kita akan ambil nilai yang di belakang dia tu sama dengan. So 0.4564. Okay, sama dengan. Okay, di sini okay, dia keluar macam ni. Ini adalah nilai darjah 27.1550 semua tu, itu adalah nilai darjah. Kalau kita bunda, kita boleh ambil, katakanlah kita ambil 2 tempat perpuluhan kan. So kita akan dapat 27.116. Contohlah, kalau kita ambil 2 tempat perpuluhan. Kata sebab soalan ni dia nak darjah dan minit, awak pergi tekan dekat darjah dan minit. Macam tu. Kalau patah balik, dia akan dah balik darjah saja. So dekat sini dia nak darjah dan minit saja, yang saat kat belakang ni tak, jangan salin. Yang belakang ni, yang 18.18. Nak tekan apa cikgu? Ya, apa dia? Nak tekan apa? Nak tukar dia. Nampak tak ni? Nampak tak yang sebelah negatif tu ada dot, koma-koma. Tekan tu? Tekan je lah. Tekan je. Okay. Tekan je macam awak tekan ABC daripada perpuluhan nak balik patah pada pecahan. Kan awak tekan je ABC kan. Sama macam tu konsep dia. Jangan tekan shift atas tu. Sebab kat atas tu kalau tekan shift tu jadi lain. Kita nak yang tu saja. So sekarang ni macam saya kata tadi, kalau yang saat ni lebih daripada berapa saya kata? 30 baru tambah kan. So sekarang ni lebih tak 30? Tak lebih kan. So bila dia tak lebih daripada 30, 18 sahaja. 9 ni tak perlu tambah. Bermakna jawapan awak tulis 27 darjah 9 minit. Okey? Jelas? Faham tak kat situ? Okey? Ada nak tanya? Cikgu. Yes. Yang tambah 1 tu kalau dia punya saat 30 cikgu. 30 nak ke atas. Contohnya kat belakang ni yang 18 ni, katakan nombor dia adalah 32. Baru tambah kat 9 tu, 1. Sekarang ni di 18, dia kurang daripada 30, so tak boleh tambah. Macam kita bunda, tapi dia tak sama konsep bunda biasa tu. Bunda biasa tu, kita nak 5 dan ke atas kan? Kita tambah depan tu 1. Yang ini, dia kena 30 dan ke atas. Dia tak sama macam nak. Tapi konsep dia sama seperti bunda. Cuma nombor yang kita nak tengok tu dia mesti lebih 30. Saat, tengok pada saat. Okey. So kita sambung. Nombor 5, dia nak cos theta sama dengan 0.7485. So dia nak theta tu berapa? So sama juga. Kalau kita nak cos, kita theta tu tekan shift cos. So dia keluarlah cos negatif 1. Dalam jawapan awak, dalam kerja awak nak tulis, awak akan tulis cos negatif 1. Okay. Belakang tu awak tulis nombor dia. 0.74. Kenapa 8 pula dah? Sekejap. 74. 85. Sama dengan. Okay.
So ini kalau kita nak tulis darjah sahaja, kita akan dapat 41 point. Saya nak 2 tempat perpuluhan. So saya akan dapat 41.54. So kalau saya nak darjah dan minit, tekan kat darjah dan minit. Okay, sekarang tengok perlu tak tambah. 21 ni kena tak tambah dekat 32? Ya. 21 ni kan, kena tambah tak? Saat dia tu kena tambah tak dekat minit? Minit tu kena tambah tak? Tak. Okay, tak. Sebab dia 21 kan, kurang daripada 30. So jawapan dia akan jadi berapa? 41 darjah 32 minit sahaja. Okay. Cuba tekan yang nombor 6. Awak ada kalkulator dengan awak kan masing-masing? Apa jawapan? Tekan negatif 1. 1.3472 sama dengan, okay, tekan darjah. Okay, sekarang bagi saya jawapan. 53 darjah 24 minit. Salah. Macam mana tambah ni? Kalau tambah ni Jadi berapa? 53 darjah 25 minit. 25 minit. Tengok belakang. Tengok belakang ni 51.23. 51 lebih daripada 30. So dekat 24 ni awak kena tambah 1 minit. Okay. 53 darjah 25 minit. Macam tu. Boleh? Jelas tak? Jelas. Okay, jadi bila nak guna darjah minit ni, biasanya kalau soalan bentuk macam ni, nombor 4, nombor 5, nombor 6 ataupun soalan penyelesaian masalah yang melibatkan cari nilai theta, cari nilai sudut. Dia dah bagi dah awak tan theta tu berapa, cari theta tu berapa. So bila dia nak tengok pada soalan, soalan nak darjah minit ataupun dia nak darjah sahaja. Okay, bila darjah dan minit kena berhati-hati dekat bahagian saat. Bila kita kalkulator tu, kita make sure saat kita tu lebih tak dari 30. Kalau lebih, kita kena tambah dekat minit 1. Kalau dia kurang daripada 30, tak perlu tambah apa-apa, cuma yang bahagian saat tu jangan salin. Salin sampai minit je. Sebab dia nak darjah dan minit. Okay, so kita sambung. Saya sambung kat sini. Okay. So soalan ni dia kata selesaikan. Soalannya, rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC diberi sin theta 24/26 dan cos theta sama dengan 10/26. Cari nilai tan theta. Okay. Sin theta maksudnya saya tak handsome. So kita ada theta. So kalau tengok sini hypotenuse, pertama sekali kalau soalan ni labelkan dulu H. So ini adalah bertentangan, ini adalah bersebelahan. Kan? Bertentangan. So kalau kita ambil sin theta, kita akan dapat 24 kat sini. Okay, 26 di sini. Okay, kita tengok cos theta. Kalau saya handsome. Kalau saya tu dekat mana? Saya dekat bawah tu kan, 10 per dengan 26. Okay, 26 dah ada. So apa yang dia nak? Dia nak nilai, dia nak tan theta. So tan theta adalah sama dengan tentu tunang sayang pula. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh tak saya. Okey. Katakanlah saya buat tan theta tentu tunang sayang kan. So apa T saya? 24 per dengan 10. 24 per 10 saya akan dapat jawapannya kena pemudahkan. So kita akan dapat 12/5. Okey, awak juga boleh kira menggunakan formula yang sebelum ni. Kita ada tan theta sama dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Katakanlah soalan tu dia bagi macam ni.
Tapi dia tak bagi pun awak segitiga kat sebelah kanan tu tak bagi. Okay. So awak boleh ambil terus daripada ni. Jadi sin tu kita bahagikan je lah dengan maksudnya 24 per 26 bahagi dengan 10 per 26. Kalau bahagi kita nak pemudahkan pecahan, kita akan darab. Yang belakang tu tukar kan, terbalik 10. So dia akan dapat 24 per 10. Sama kat sini. Jadi samakan, kita tetap kena pemudahkan, jawapan dia jadi 12 per 5. So dekat sini, kedua-dua cara boleh gunalah. Okay, bergantung pada cara mana yang awak nak pilih. Cara ni ke, ni betul, ini pun betul. Tak salah, jawapan tetap akan dapat sama. Boleh? Okay, so soalan nombor 8. Kalau cikgu laju bagi tahu Okay, dia padam sikit tak nampak. Okay. Dalam raja ABC, dalam raja ABC ialah gaya lurus. Kat bawah ni gaya lurus 10 cm. Diberi AD sama dengan DC. AD sama dengan DC. Okay, so sini pun 13. Okay, B ialah titik tengah. Okay, B titik tengah, kat bawah ni 10, so sini 5, sini pun 5. Okay, cari nilai theta. Okay, theta dekat mana? Theta dekat sudut C. Kan? Okay, theta dekat sudut C. So sekarang ni kita nak cari theta. Theta ni boleh guna sin theta, boleh cos theta, boleh tan theta, boleh. Maknanya awak boleh pilih semua ni untuk dapatkan jawapan. Okay. Tapi kalau kita tengok kepada bentuk ni, ini adalah DB akan jadi bertentangan dengan theta. Yang BC adalah sisi bersebelahan. DC adalah hypotenuse. Kan? Kalau kita sekarang nilai yang kita ada adalah sin ni S dan juga H. Sin ke cos ke tan yang ada S sebelahan bahagi dengan hypotenuse? Cos. Cos kan? Kalau saya handsome, jadi kita akan ambil nilai cos theta. Okay, cos theta kita sama dengan 5 per 13. Jadi daripada sini kita boleh kira theta. Jadi cos negatif 1. Letak nilai 5 per 13, awak perlu tekan menggunakan kalkulator. Yang ini memang tak boleh nak congak-congak, kena tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator, bagi saya jawapan. Yang pertama bagi saya nilai darjah. Yang kedua bagi saya nilai darjah dan minit. Okey, apa jawapan awak? Pertama, Kena letak kurungan ke cikgu? boleh letak kurungan sebab dia pecahan kan. Agak kalau tak letak pecahan tu, dia kalau tak letak kurungan tu jumpa jawapan tak? Sama tak jawapan dia? Sekarang kalau jumpa jawapan, sama tak jawapan dia? Sama je. Letak kurungan, tak letak kurungan pun boleh. Cikgu nak jawapan dalam apa ni? Okay, dua-dua. Memula bagi saya darjah. Darjah tu saya nak 2 tempat perpuluhan. Darjah. Darjah saja dulu, tapi darjah tu saya nak 2 tempat perpuluhan. So 67.38. 38. Okay, 38. Tak perlu nak bunda sebabnya kat belakang tu kosong. Okay, so sekarang ni nak darjah dan minit. So darjah dan minit, ditulis lah kat bawah sama dengan. Okay, darjah dan minit. 67 darjah, 23 Okay, 67 darjah. 23 minit. Yes, 23 minit. Okay, bukannya 62 Sebab kalau awak tekan kalkulator, dia sebenarnya keluar macam ni kan. 67, 22 minit, dia keluar kat belakang tu 48.49 saat. Macam tu kan. Okay. 48 ni lebih daripada 30. Jadi kita kena tambah 1 minit dekat 22 tu. So jadilah 67 darjah, 23 minit. Okay, boleh? Okay. So kita pergi next.
Okey, so bahagian yang terakhir adalah soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, yang berkaitan dengan sin, cos dan juga tan lah. Okey. Kita dah belajar daripada awal lagi mula-mula, kita belajar macam mana kita nak tentukan nilai sin theta berapa. Okey. Kedua, kita belajar kita ada formula. Tadi tu tan theta sama dengan sin theta bagi cos theta. Okay. Lepas tu kita belajar nak tukar unit tadilah. Kegunaan tukar unit tu, kegunaan dia di sini. Bila kita nak tukar unit daripada darjah, nak tukar darjah minit saat, kat sini guna dia pertukaran unit tadi. Okay. Kita belajar tadi, lepas pada sudut tadi kita nak cari theta, nak cari nilai theta. Okay, jadi soalan yang pertama ni nak cari nilai theta. Macam mana nak cari nilai theta tu, awak kena guna apa yang soalan bagi. Okay, kalau boleh guna apa maklumat yang diberi dalam soalan, bukan benda yang tak ada daripada situ. Okay, yang pertama sekali tengok soalan ni, dia bagi segitiga. Kita ada A, B, C ialah garis lurus. Okay, 19 cm. Nilai D ialah titik tengah bagi BE. So D dekat sini dia adalah titik tengah. Okay, so jarak dia adalah sama. So cos X sama dengan 9/15. Cari theta, nilai theta. Theta dekat sini, X di sini. So yang pertama kita ada, kalau X tu, cos X kalau saya handsome. So saya akan berada di mana? Nilai saya tu adalah nilai BC kan? 9. Hypotenuse dia adalah dekat DC. So sini ada 15. Okay. So kita nak nilai theta. Theta kita pula berada di segitiga sebelah. Okay, segitiga sebelah. Jadi kat bawah ni BC tu dah 9. Jadi AB kita boleh dapat nilai dia adalah 10. 10 tambah 9, 19. Okay. Kita nak dapatkan nilai ni, kita mesti ada sekurang-kurangnya sisi tu mesti ada 2 lah. So sekarang ni, kalau kita boleh tak nak kira yang ini, BD kita boleh kira. Macam mana nak kira BD? Kita guna Teorem. teorem. So berapa? BD sama dengan punca kuasa 2 set 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Jawapannya awak dapat 2. 12. Bawah ni 12, atas pun 12. So sepanjang tu tinggi dia 24. Okay. So sekarang ni kita nak ni kan. Kan saya kata tadi, kita kena guna apa yang maklumat pada soalan tu dah bagi. So kita nak pilih sekarang ni, kita nak sin ke, kita nak cos ke, kita nak tan. Okay. So kat sini hypotenuse. Saya guna warna lain. Okay, sini hypotenuse. Sini E sampai B tu, EDB tu dia adalah bertentangan. And okay, yang bawah ni akan jadi bersebelahan. So nilai yang ada kat sini adalah T dan juga S. Bertentangan dan juga bersebelahan. Jadi kalian tu sin ke cos ke tan? Tan. Okay, so kita kena ambil tan. Tan theta sama dengan 24/10. 24/10 ni awak boleh kekalkan 24/10 ataupun awak boleh pemudahkan lagi ataupun nak bertukar jadi perpuluhan pun boleh. Maknanya awak nak tulis 2.4 kat sini. Tan theta sama dengan 24. Boleh. Okey, sekarang ni kita nak adalah nilai theta. So theta kita sama dengan tan itu 2.4. Okey, so tekan kalkulator. So sama juga saya nak 2 jawapan. Saya nak jawapan pertama darjah, jawapan yang kedua tu saya nak darjah dan minit. So kira kalkulator. Shift tan, masukkan 2.4. So bagi saya jawapan, awak bunda, kalau darjah tu bunda 2 tempat perpuluhan. Berapa?
Berapa jawapan dia? 67 67 poin 38. Okey, 0.38 darjah. So kalau, bukan ke soalan macam sama je soalan tadi? Sama jawapan. Kan? Sama jawapan. Jadi kalau sama jawapan, kalau dalam bentuk darjah dengan minit sama tak? Sama lah kan? Sama. So 23 minit. Boleh? Boleh. Okey, boleh. So faham tak kat sini? Okey. Kat sini kenapa kita tak ambil sin? Kenapa kita tak pilih cos? Okey, sebab kita tak tahu nilai hypotenuse. Walaupun sebenarnya kita boleh cari nilai hypotenuse tu. Tapi kita nak guna apa yang soalan bagi. So soalan dah bagi pada kita, dia dah bagilah kita supaya kita boleh guna tan. Tan theta. So kita ambilkan tan theta tadi. Daripada kalau awak tak ambil tahu kena cari dulu hypotenuse. Lepas tu baru boleh cari cos ataupun boleh cari sin. Kita ambil apa yang soalan bagi. Kita kena pilih lah, kita tengok apa sisi yang ada. So yang mana sesuai, sin ke, tan ke, cos. Macam tu. Okay. Cuba jawab nombor 2. Saya bagi masa awak jawab. Lepas tu nanti awak bagi saya berapa nilai Y. Jawab dulu kat buku awak. Siapa-siapa yang dah dapat jawapan, bagi tahu. Cikgu, Yes, dapat dah? dah dapat tapi tak sure lah betul ke salah. Okey, apa jawapan awak dapat? CD dapat 5. Saya pun Y sama sama. dengan 5. Ha. Okey, betul. Yang lain, dapat tak Y sama dengan 5? Soleha, dapat berapa? Dapat tak? Tengah kira. Tengah kira. Perlu tak guna apa-apa nak cari ni nombor 2 ni? Kena guna ni tak? Sin ke? Kena tak guna macam soalan kat atas ni nak cari yang tu? Tak kan? Tak. Dia soalan ni nombor 2 ni soalan senang je. Dia lebih kurang soalan yang direct question je. Cuma perlu gunakan maklumat yang dia bagi tu. Dia cakap kat situ. Okey, perlu saya tunggu lagi ke? Awak nak jawab lagi ke? Saya tunjuk jawapan macam mana? Yang lain. Tunjuk jawapan. Tunjuk jawapan kan? Okey, tan X sama dengan 10/24. Okey, tengok X dekat mana? X dekat A. Okey, X dekat A. So, tentu tunang sayang. Okey, so bertentangan dia dekat sini 10
Okey, yang sayangnya tu dekat AB 24. So, apa lagi? Itu tunang sayang. Okey, betul dah. Kemudian kita nak nilai Y. Y ni dekat sini, Y dekat bawah. Okey. So atas tu 60 tolak dengan 24. 60 tolak 24. So kalau kita nak tulis sikit kira, so BE sama dengan 60 tolak 24. So kita akan dapat 36. Kat sini 36. Okey, kalau kita tengok ni 36, 39. So kita boleh kira kat sini. Kita dapat panjang BCD, kita tolak dengan 10, kita dapat jawapan dia. Jadi kita kena cari dulu. Kita gunakan apa? Kalau sebelah ni adalah segi bersudut tegak, sini pun bersudut tegak juga. Okey, kalau kita nak cari sisi, kita gunakan teorem saja. So kita ada sini adalah hypotenuse. Bermakna nak cari B, panjang BCD, kita akan tolak. So panjang BCD sama dengan set, okey, punca kuasa 2, 39 darjah tolak 36 darjah. 36. Kenapa darjah pula? 39 kuasa 2 tolak 36 kuasa 2. So awak dapat 15. So kita akan dapat CD ataupun nilai Y sama dengan 15 tolak dengan 10, dapat jawapan dia 5. Macam tu je. Okey. So soalan macam biasa lah, soalan boleh tanya macam-macam lah. Okay, boleh tanya soalan bentuk yang pertama ni, cari theta. Soalan yang kedua, tanya soalan macam ni. So tak semestinya soalan tu sama je pattern dia. Okay. Cuba jawab soalan. Okay, soalan mana tu? Nombor 3 ke nombor 4? Okay, tak payah. Dekat muka surat. Ini dah. Cikgu rasa tak ada lah kot. Ataupun jawab lagi satu nombor 3 ni. Awak dapat jawapan dah beritahu saya. Cikgu. Ya? Dah? Cikgu, yang ABC tu kan kita kena Alia, letak apa sendiri ni? ke? Dah dengar? ABC tu kan kita kena letak sudut sendiri ke? Kenapa? Kenapa kita nak sudut dekat ABC? Kenapa kita nak letak sudut theta dekat dalam ABC? Dia ada satu nombor je. Mana? Tengoklah betul-betul. Tan theta, tan theta kan? Tan theta kat mana? Theta. Theta dia dah segitiga bawah kan? Jadi awak kena kira segitiga bawah tu. Tak boleh segitiga theta ni tidak merujuk kepada ABC. Dia merujuk kepada segitiga CDE tu. So CDE tu yang awak kena labelkan dekat mana 4, kat mana 3.
Tapi soalan dia cari luas dalam sentimeter persegi segitiga ABC. Ni bermakna kalau kita nak buat segitiga, apa formula segitiga? Formula segitiga 1/2 Kali panjang kali lebar. darab panjang. Panjang tu panjang mana? Maksudnya tapak darab tinggi, betul? Jadi awak kena tahu sini berapa, awak kena tahu sini berapa, betul tak? Guna tak 10 ni? Tak guna kat situ, tapi dia akan kira nanti. Jadi sekarang ni tan theta tu letak dulu 4 dengan 3. 4, 3 tu duduk kat mana? Empat dengan 3 duduk kat mana rasa? Tentu tunang. Jadi 4 tu dekat sini kan? Okay, 3 dekat CD. Okay. So, boleh tak dapatkan nilai DE? Boleh. Berapa? 5. Okay, berapa? Okay, 3, 4, 5. Okay, sekarang ni, okay. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak letak dia kat mana-mana je theta. Jadi theta ni macam saya ajar sebelum ni, awak tu pusingkan segitiga tu bagi dia duduk dekat dalam tu. Jadi agak-agak dia theta tu dekat mana? Dia macam segitiga yang tu kecil, yang tu yang pembesaran dia. Kat A ke kat B? B. Sini kan? A. Kan? Bila kita naik ke dia, tolak dia naik atas, tak kat bawah lah kan? Dia maksudnya macam ni lah, macam ni. Lepas tu sini theta, sini 3, sini 4, sini 5 kan? Okey. Jadi kita akan gunakan perkadaran. Okey. Saya lukis cantik sikit. 3, 4, sini 5. Kalau dekat sini yang panjang sebenar ni 10, panjang dalam nisbah tu 5. So berapa dia punya perbezaan tu? Darab dengan 2. Darab 2 kan? So boleh tak dapat tinggi yang sebenar bagi B sampai C? So 4 darab 3 darab 2. Okay, so sini 6, sini 8. So bila kita nak kira, kita akan kira 1/2 darab. Ini saya tak tulis dengan susunan baik dah ni. So 1/2 darab dengan 6, darab dengan 8. So awak akan dapat jawapan dia 24. Okay, nampak tak? Jadi saya nak cakap kat sini, theta ini kita tak boleh letak dia suka-suka hati lah. Maksudnya kita kena tengok dekat mana sebenarnya theta kita nak letak. Macam tu. Okay, kalau dia bagi soalan macam ni, okay, biasanya yang besar tu dia ada berkaitan dengan yang kecil. Dia macam daripada kecil tu kita kadar pembesaran yang sama. Maksudnya dia berkadaran. Macam tu. Yang kita belajar ni lukisan berskala tu. Yang kecil tu dengan yang besar tu dia ada nisbah yang sama skala dia. Macam tu. Tu betul kita darab dengan 2 tu. Okey. Faham tak? So kalau nak tulis dengan cantik sebenarnya awak tulislah DE tu awak dapat macam mana. DE tu tadi awak kata awak dapat punca kuasa kan. Okey, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 awak dapat 5. Okey, lepas tu okey dah lah yang ni perkadaran ni, cari panjang BC. So BC tu nak dapatkan macam mana? So BC tu kita nak dapatkan dengan cara tulislah tadi 4 darab 2 ataupun buat yang perkadaran tu boleh juga. Nisbah tu pun boleh. Sini 4 darab 2. Mana dah? 4 darab 2. So dapat dengan 8. So yang AC sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6. So ini jawapan dia, jawapan akhir. Sebab dia nak luas. Okay. Jadi soalan kau tengok tak tanya pun theta kan, berapa theta berapa sudut. Tiba-tiba nak luas pula. Jadi maksud dia bila soalan penyelesaian masalah, dia boleh tanya macam-macam lah. Tapi dia akan gunakan pengetahuan yang awak faham apa dia tan theta, dekat mana tan theta, kat mana kita nak letakkan 4 dengan 3 tu. Boleh? Faham ke? Ada nak tanya tak? Okey.
Okey, Linda faham. Yang lain okey? Hidayah? Okey. Okey, so kalau Okey. ikutkan kita dah habis dah. Tajuk ni sebenarnya dah habis dah. Okey, cikgu. Okey, so ada soalan tak nak tanya? Mana-mana bahagian yang awak rasa awak kurang jelas lagi, boleh tanya. Sebab tak semua pun tak semua pun kita sempat nak bincang dalam ni kan. Okey. Kalau tak silap kalau ikutkan saya nak awak siapkan semua ni lah. Okey, tapi homework minggu depan tu awak buat tu yang muka surat 46 tu. 46 belakang tu. 46 soalan JT 1, 2, 3, 4, 5 dan juga muka surat 47. 47 tu sampai muka surat 48. 47, 48. Soalan muka surat 49 tu optional. Nak jawab boleh. Kalau rasa nak jawab lah. Soalannya senang je, nama je. Pisah dengan tim. Soalannya tak ada susah sangat pun. Okay. So homeworknya cuti ni minggu depan ni 46, 47, 48. Okay. Saya ya tak dengar? Nombor 4 bawah tu. Nombor 4. Nak bincang nombor 4 ni? Okay. Okay, last. Nombor 4 ni Raja menunjukkan gabungan sebuah segitiga bersudur tegak dan segi empat tepat. Diberi panjang sisi segi empat ialah 2 kali lebarnya. Sin theta sama dengan 0.3846. Cari lebar dalam sentimeter, dalam cm, segi empat tepat itu. Kita nak lebar. Okay, so dia kata dekat sini panjang dia adalah 2 kali lebarnya. Katakanlah lebar adalah X. Jadi panjang akan jadi berapa? Ayat dia ni. 2 kali lebar. Panjang bersamaan 2 kali lebar. Kalau lebar X baru panjang. 2x. 2X. Okay. So kita ada sin theta sama dengan 0.3846. Okay, kita tengok theta kat mana. Kalau ikutkan sebenarnya panjang dia tu kita nak kira mana sebenarnya. Mana panjang dia? Sorry, panjang pula. Kita nak cari, maksudnya kita nak cari X. So jadi lebar dia ni yang sini lah katakan. So kat sini adalah 2X lah. Betul tak? Kan kalau tengok daripada gambar kan? Okay. Jadi kat sini kita ada satu nilai sini 10. Okay, dan dia bagi sin. Okay, saya tak handsome. So kita tengok theta, ini adalah bertentangan, bersebelahan. Hypotenuse dia dekat sini kan. Okay. Kalau kita ambil daripada gambar, bukan daripada soalan atas ni. Ini soalan. Okay, gambar ni. Sin theta sama dengan saya tak tu adalah 10 per dengan hypotenuse, betul. Hypotenuse ni adalah 2x. Okay, per 2x. Di mana sin theta tu dia dah bagi dah nilai. Okay, dia bagi nilai sin theta 0.3846. Jadi kalau kita buanglah sin theta ni, kita tulis yang ni je. 10 per 2x sama dengan 0.3846. So, boleh tak nak cari nilai x? Macam mana nak cari nilai x tu? Kita akan buat darab silang. Selesaikan seperti persamaan linear. Okay. Okay, dia tak nak tekan. Sekejap Saya tak keluar dah ni. Okay, baik lah tu. Dia tak, okay. So, kita buat macam kita nak kira darab silang. So, 2x tu kita akan alihkan dia ke sebelah kanan. Jadi, kalau kita sebelah kanan tapi saya nak tulis sebelah kiri. So, dia 2x, kita tukar tempat
0.3846 tu turun bawah. So 10 per 0.3846. Jadi kita nak X ni, kita akan, ni darab kan, so bahagi. So pemudahkan yang 10 bahagi dengan 0.3846 tu berapa? Dapat nilai kecil tak? 846. Okay, darab. Okay. Kalau kita kira, kita akan dapat perpuluhan kan, kita tak kira lagi. So ni darab kan. Kalau kita alih, kita akan jadi bahagi kan. So bila bahagi, macam ni kan. So kita nak tulis, so nak mudahkan kerja kita buat macam ni. So dia akan darab dengan 1/2. So kira tekan kalkulator. Berapa dapat? Dapat nilai dia bunda ke, nombor bulat ke, dapat perpuluhan. 10 bahagi. Okay, awak akan dapat jawapan dia panjang kan. Okay, bundakan. So bundakan kita akan dapat 13. So tu jawapan dia. Faham ke? Saya tak faham. Faham. Okay, boleh. So kalau tengok daripada soalan nombor 1, lepas tu soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 4, soalan ni semua lain-lain. Okay, semua lain-lain soalan. Dia awak kena, bila baca soalan, kena tengok apa maklumat yang kita boleh dapat dan juga macam mana kita nak selesaikan. Kita kena guna kaedah yang mana. Apa yang kita perlu guna. Biasanya kita akan ambil daripada apa yang soalan bagilah. Kita tak terus tiba-tiba cari je nilai tu. Tak semua sisi tu kita perlu cari. Tengok soalan apa dia nak. So dia nak cari lebar kan. So kita kena X. X ni lebar kan. So dah dapat jawapan. So tak payah nak darab 2, nak bagi 2, tak adalah sebab X tu memang adalah nilai lebar. So kita dah menjawab soalan. Ya, lagi soalan tanya? Ya. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita stop kelas kita kat sini lah. Saya homework tu, next cuti sekolah ni, awak buat muka surat 46, 47 dengan 48 tu, awak jawab, awak PM saya jawapan, due date dia hari Jumaat. Okay, latihan yang siapa yang dah hantar latihan sebelum ni, saya tak sempat lagi nak tanda, insyaAllah cuti sekolah ni saya tanda. Saya semak satu-satu. Saya sempat semak seorang je, tu pun tak habis. Okay, kalau ada apa-apa soalan tak faham, boleh PM. Okay, boleh tanya. PM group boleh, PM personal pun boleh. Okay, dan saya sebenarnya berharap semua boleh join kelas. Okay, tapi biasalah ada macam-macam kekangan masa kan. Okay, hari ni cikgu rekod, cikgu akan share dalam group lah. Okay, so kita jumpa selepas cuti sekolah lah.